Okey, kalau ada kawan-kawan masuk nanti tolong admit lah. Okey, kadang-kadang saya tak ada dekat Google Meet ni. Jadi kadang-kadang saya terlepas tengok. Okey, jadi kalau ada kawan-kawan masuk, tolong admit lah depa punya request tu. Okey. Semalam awak dengan Cik Ridwan dah cover berkenaan dengan digital input. Betul tak? Okey, jadi hari sebelum tu saya dah cover berkenaan dengan digital write ataupun digital output. Okey, kemudian petang kemarin kalau tak silap saya awak buat button, tekan button, lepas tu ada LED menyala macam tu lah kan. Jadi awak dah guna digital input dan juga digital output. Okey, so untuk hari ni saya akan sambung, kita nak guna analog pula. Okey, so analog dengan digital ni ada beza. Okey, ada beza sikit. Okey, macam hari first hari tu kita buat digital input dan juga digital output. Okey, yang mana contoh kita ambil ni digital output dulu. Okey, contoh kita ambil dekat D22 ni, kita jadikan dia sebagai mode output. Okey, yang mana kita sambung dengan LED dan sebagainya lah. Okey, contoh kita sambung dengan LED. Okey, so bila kita digital write 1, dia akan supply 3.3 volt. Bila kita digital write 0, dia akan supply ground. Okey, ni digital output. Okey, dia supply keluar. Okey, bila digital input, okey, dia baca daripada luar. Okey, sorry. Contoh kita pakai dekat D33 ni, bila digital input, dia baca, dia terima. Okey, kalau digital output, dia supply keluar. Kalau digital input semalam, dia terima. Okey, so dia terima apa? Dia akan terima voltage jugalah. Bila dia terima voltage tu 0 volt, dia akan baca sebagai 0 low ataupun force lah. Okey, bila dia baca 3.3 volt, dia akan baca sebagai 1 high ataupun true lah. Okey, so yang ni awak dah buat semalam, iaitu digital output dan juga digital input. Okey, untuk hari ni kita nak sambung dengan analog. Okey, kita nak sambung dengan analog. Okey, yang mana dia ada beza sikit. Okey, analog ni dia ada beza sikit. Okey, sama juga analog pun ada analog input dan juga analog output lah. Okey, sama juga kalau digital read. Okey, kalau digital output kita digital write. Okey, kalau analog kita pakai analog read. Okey, kita pakai analog read. Okey, kalau kita nak analog output kita pakai analog write. Okey, berbeza antara digital dengan analog. Digital dia ada dua keadaan saja, iaitu 01 low high dengan force true. Okey, tapi untuk analog dia ada range dia. Okey, macam digital 0 volt, dia baca sebagai 0, 3.3 volt dia baca sebagai 1. Tapi kalau untuk analog, daripada 0 volt ni sampai 3.3 volt ni semua ada reading dia. Okey, maksudnya contoh kalau 0 volt masuk ke pin analog tu, dia akan baca sebagai 0. Okey, contoh kalau masuk 3.3 volt, dia akan baca sebagai 4095. Okey, contoh kalau dia baca 1.6 volt, contohnya setengah kan. Okey, jadi setengah bacaan dia lebih kurang setengah daripada 4095 ni lah. Contohnya dalam 20 something lah, macam tu. Okey, maksudnya analog ni dia ada range dia, iaitu 0 sampai 4095. Okey, so 4095 ni main mana? 0 sampai 4095 ni. Okey, yang ni bergantung kepada resolution yang ada pada ADC chip pada satu-satu board tu lah. Okey, macam ESP32 dia punya resolution ADC dia tu, analog to digital converter tu. Okey, yang mana dia akan
tukar daripada voltage kepada nilai yang boleh dibaca oleh board lah, iaitu dalam bentuk bit lah, 0101 tu. Okey, resolution yang ada pada ESP32 ADC ni dia ada 12 bit. 12 bit resolution. Okey, kalau Arduino dia pakai 10 bit, 8 bit. Okey, itu bergantung kepada resolution. Ni nilai 405 ni bergantung kepada resolution. So untuk ESP32 ADC dia resolution ADC untuk ESP32 iaitu 12 bit resolution, yang mana kalau awak dapat 1111 dia akan dapat maksimum 4095 lah. Okey, iaitu 3.3 volt bersamaan dengan 4095. Okey, kalau awak tengok dekat graf ni pun dia tak dapat linear lah, dia bukan linear graph, yang mana kat bawah ni voltage. Okey, kat bawah ni voltage, yang ni dia punya analog reading dia lah. Okey, ADC reading dia. Okey, contoh kalau awak tengok dekat bawah ni. Okey, kita tunggu ni sat turun sat. Okey, kalau kat bawah ni starting dia 0.00 volt, dia akan baca sebagai 0. Okey, kemudian dia bergerak sikit dia punya graf ni sampai 0.15 tu still lagi 0. Okey, tapi bila dah 0.2 tu dia dah dapat reading sikit lah, dalam 100-200 yang dekat sini. Okey, kemudian dia bergerak lagi, contoh kat sini 1.7 volt masuk dekat pin analog kita ni, dia dapat dalam 1900-1800 macam tu. Okey, kemudian kalau voltage tu bertambah lagi, contoh bertambah sampai 2.1. Okey, dekat sini, so dia punya reading dia akan dapat dalam 2400 macam tu lah. Okey, jadi dia ada range. Dia bukan 01. Okey, kalau digital 01 kat sini. Yang tu saja yang dia boleh baca. Tapi kalau analog dia boleh baca dalam bentuk yang ada range lah. Jadi awak punya sensor tu lebih memberi informasi lah kepada awak. Okey, contoh yang selalu saya bagi contoh, sensor cahaya lah kan. Contoh dia akan detect cahaya. Kalau gelap, kalau digital gelap 0. Kalau cerah 1. Okey, yang tu saja. Tapi kalau malap macam mana? Kalau contoh cahaya tu waktu-waktu senja, macam mana nak detect? So kita tak tahu. Kita cuma tahu kata gelap dengan cerah saja. Tapi kalau analog ni dia lebih lagi lah. Contoh kalau gelap mungkin reading dia dalam 500 sampai ke 1500. Okey, contoh kalau senja macam tu mungkin daripada 1500 sampai 3000. Okey, bila cerah mungkin daripada 3000 sampai 4095. Jadi bila kita pakai sensor jenis analog ni, lebih lagi lah informasi yang kita boleh dapat daripada satu-satu sensor tu. Okey, maksudnya macam nak kata, kita boleh tahu lagi lah lebih berkenaan dengan keadaan sesuatu sensor tu. Okey, tu yang saya bagi contoh dari segi sensor cahaya lah. Banyak lagi daripada sensor suhu dan sebagainya. Okey, kalau macam suhu, kalau digital dua keadaan saja. Contohnya sejuk, panas. Okey, tapi kalau suam macam mana? So kita tak tahu. Jadi dengan penggunaan analog sensor, kita boleh tahulah lebih lagi berkenaan dengan suhu tersebut. Okey, contohnya saya lukis kat sini sikit. Saya ulang sekali lagi. Okey. So daripada sini sampai sini, contoh kita ambil voltage pada ADC pin. Okey, so seperti mana yang kita tahu, ESP32 dia akan start pada 0. Maksimum yang boleh masuk kat mana-mana pin cuma 3.3 volt. Okey, dan dekat ADC pin ni, ADC pin ESP32 dia 12 bit resolution. Okey. Okey, 12 bit ni maksudnya 1111 sorry, macam ni. So dia 12 bit. Okey, cuba awak ubah 12 bit ni, 111 ni, buka calculator, daripada binary 11 ni tukar kepada base 10 ataupun decimal, awak akan dapat 4095. Kalau 111 ni lah.
That's why awak punya reading ADC yang awak akan baca dekat board awak sini start pada 0, berakhir pada 4095. So ni ADC reading, analog reading lah. Yang ni voltage yang masuk. Okay, sama juga digital dengan analog, sama juga dia bermain pada kadar voltage tu. Okay, cumanya kalau digital 0 volt, kosong dia baca. Kalau 3.3 volt dia baca sebagai 1. Okay, tengok dulu. Okay, so ada lagi yang masuk. Okay, tolong kalau siapa-siapa request untuk masuk, tolong admit Sat. Sebab saya jarang-jarang ada dekat dalam Google Meet ni. Okay, so untuk ESP32 ni, okay, kita patah balik ke kita punya pin out. Okay, kalau awak tengok yang warna orange ni, ADC1, ADC1, ADC1 semua ni. Okay, belah ni ada ADC2. Okay, semua ni boleh bertindak sebagai analog pin. Okay, bukan saja dia boleh jadi digital, dia juga boleh jadi analog. Okay, kalau awak tengok dekat sini kita ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15. Ada 15 pin yang kita boleh guna untuk kita sambung kepada analog sensor dan sebagainya lah. Yang mana dia boleh terima ataupun dia boleh convert daripada nilai voltage tu kepada digital punya reading iaitu 0 sampai 4095 tu. Okey, tetapi kalau awak tengok kat sini ada ADC1 dan juga ADC2. Okey, kat sini kena hati-hati sikit. Apabila nanti bila kita gunakan fungsi yang fungsi Wi-Fi pada ESP32, ADC2 ni tak boleh pakai. Okey, ADC2 ni tak boleh pakai. Maksudnya awak boleh pakai ADC1 saja, iaitu dalam lebih kurang 5 sajalah. 5 saja yang tak ada kacau dengan mana-mana. Okey, jadi nanti better pakai ADC1 lah, iaitu daripada 36, 39, 34, 35 ni lah. Okey, kurangkan pakai ADC2. Okey, kemudian untuk digital to analog converter pula kita cuma ada 2 saja dekat sini, DAC1, DAC2. Yang ni dia terbalik. Okey, kita bagi nilai dari segi number tadi, iaitu 0 sampai 4095, dia akan convert kepada voltage pula. Okey, macam tu. Okey, sampai dekat ni okey ke? Boleh follow? Macam mana nak admit? Okey, nanti dia akan keluar pop-up dekat Google Meet ni nanti. Dia akan ada button untuk admit tu lah. So tekan kat situ saja. Okey, tak apa, rasanya tak ada siapa dah kot, dah 10.45 dah. Okey. Okey, sampai dekat ni boleh follow. Dapat sedikit idea perbezaan antara digital dan juga analog. Okey, sebelum kita nak cuba buat program. Okey. Okey, macam sebelum ni. Okey, kita pakai digital, kita pakai first kali kita kena set mode, betul tak? Pin mode. Pin, kemudian mode dia, betul tak? Kemudian nak guna output, kita pakai digital right. Pin value untuk on off dia lah, kan? Kalau untuk input kita pakai digital read pin. Macam tu. Untuk kita baca status pada pin tu. Okey. So kalau nak senang ingat digital write ni untuk output, okey. Seperti mana saya cakap, output ni benda-benda output devices ni dia benda yang ada hasil. Contoh lampu menyala, kipas berpusing. Okey, itu semua output. Jadi kalau awak ambil write ni, maksudnya kita tulis kan. Tulis dia ada hasil, ada tulisan, ada perkataan, ada huruf. Okey. So digital write ni untuk output. Okey.
Untuk digital read ni kita baca, maksudnya kita ambil input. Okey, bila kita baca buku apa semua, kita akan ambil input masuk dalam diri kita. Sama juga untuk digital read, ESP32 akan ambil status pada pin yang kita sambung tu lah. Contoh macam kita pakai, macam awak pakai button semalam, bila awak tekan button tu sebenarnya dia baca voltage 3.3 volt. Okey, litar pada modul button yang saya bagi kat awak tu, dia dah ada dah digital input pull up ke pull down ke, kat mana dia letak resistor, semua dia dah buat siap dah. Yang mana bila awak tekan button, awak akan baca, sebenarnya awak nampak dekat serial monitor tu 1. Okey, sebenarnya apa yang dia baca dekat pin tu sebenarnya ialah 3.3 volt. Okey, bila awak lepas je button tu, dia akan supply 0 volt dekat pin tu. That's why awak akan baca sebagai 0. Okey, so untuk hari ni kita akan start dengan analog read. Ni dia punya syntax dia untuk baca analog dekat mana-mana pin. Ni syntax dia. So dekat pin mana yang kita sambung. Okey, so dia akan baca dekat pin ni. Okey, iaitu 0 sampai 3.3 volt tu lah. Kemudian daripada voltage tu, dalam ESP32 ada ADC, iaitu analog digital converter, yang dia akan convert daripada volt jadi 0 sampai 4095 tu. Okey, untuk analog tak perlu set pin mode. Okey, untuk analog tak payah set. Okey, dia sendiri faham. Okey, kita cuma pakai yang ni saja. Okey, yang ni saja. Jadi untuk hari ni kita akan pakai variable resistor. Okay, kita akan pakai variable resistor. Saya rasa semua ada. Okey, apa function variable resistor ni? Ada siapa-siapa boleh bantu? Okey, so hari ni kita nak pakai variable resistor. Okey, variable resistor ni dia perintang lah. Perintang boleh laras. Maksudnya kalau yang saya bagi kat awak tu tak silap saya 500 ohm kot, kalau tak silap saya lah, ataupun 1000 ohm. Okey, macam sebelum ni awak pakai perintang yang dia statik, dia constant, nilai dia yang tu je. Kalau 220 ohm, 220 ohm saja. Tapi kalau variable resistor ni, dia boleh laras. Kalau awak pusing banyak sikit, 300 ohm. Kalau pusing maksimum, 500 ohm. Macam itulah. Jadi fungsi dia bila masuk ke dia ni, kita nak kurangkan kita punya voltage. Contohnya masuk kat dia 3.3 volt. Okey, kita laras lah. Kita laras. Kemudian daripada dia ni kita akan supply kepada mana-mana pin ADC lah. Yang mana kita nak tengok reading yang dibaca oleh ESP32 tu. Okey, so kita tengok set. Okey, so cara dia, awak ambil awak punya potentiometer ni, sama ada awak nak letak kat sini pun boleh. Okey, nak letak kat sini pun boleh. Jadi awak akan sambung daripada sini je lah. Okey, daripada breadboard pun boleh, nak sambung direct pun boleh. Okey, contoh kita nak mudah, kita sambung direct. Saya delete ni sat. Ni saya tak belah ni, sebab ADC banyak dekat belah sini. Okey, so macam mana nak wiring dia? First kali awak ambil 3.3 volt. 3.3 volt. Okey, awak sambung ke sini. Ambil lah mana-mana kabel. Kalau nak sambung macam ni, pakai female to female lah. Okey, kalau nak macam ni, pakai female to female. So ni 3.3 volt. Kemudian awak ambil satu lagi ground. Okey, sambung macam ni. Sekarang ni kat dia dah ada supply. Yang tengah ni je yang dia akan hantar ke ESP32 pula. Okey, contoh yang ni kita sambung ke D34. Ni ADC 1 lah. Kalau awak rujuk kepada dia punya
Okey, macam ni lah. Maksudnya ada supply kat dia. Bila kita laras tu, yang sampai ke D34 ni, apa yang kita laras tu lah. Contoh, kalau awak laras minimum, dia akan sampai kat sini 3.3 volt. Sebab apa minimum? Bila minimum, dia 0 ohm. Maksudnya perintah dia tu kosong, tak ada rintangan langsung. So akan dapat maksimum lah dekat D34 ni, iaitu 3.3 volt. Okay, bila awak pusing sampai maksimum, dia 500 ohm tu, dapat berapa je kat sini. Contohnya dapat 0 volt. So kosong lah reading dekat D34 ni. Okay, dah sambung ke belum? Okay, dah sambung ke belum awak punya variable resistor? Ada yang tak dapat tak variable resistor tu? Okay, lepas dah sambung, macam biasalah kita nak buat kita punya program. Okay, so sekarang ni apa yang kita nak buat ialah kita nak baca kita punya reading dekat ADC pin kita tu dekat serial monitor. Bila kita nak baca dekat serial monitor, macam biasa kita kena start dengan serial begin. Okay, so kita pakai 9600, dia punya baud rate. Okay, kemudian dekat bawah ni kita nak baca dia punya reading tu. Okay, kat sini analog read pin 34. Terus dia panggil yang ni. Okay, ataupun awak nak buat ni pun boleh. Contohnya integer variable resistor value, contoh macam ni pun boleh, tak ada masalah. Mana-mana. Okay, so dia akan sentiasa baca VR value ni, iaitu variable VR value ni mai daripada mana? Dia simpan bacaan daripada analog read 34. Analog read 34 ni pula dibaca kat mana? Dia baca pin 34 dekat ADC dia. Okay. Okay, kalau dah siap coding ni, macam biasalah awak boleh upload awak punya program. Okay, saya pun tak sambung lagi. Okay, tunggu sat to compile. Sementara tu ada apa-apa soalan? Oh, lama pula dia nak compile.
Cik nak tengok connection balik cik. Connection lah. Sat. Okay, boleh tengok. Boleh. Okay, so positif ni akan pergi ke pin hujung sekali. Tak kira lah kiri kanan, tak kisah. Cumanya kalau sini kiri ni 3.3 volt, sini ground. Kalau sini awak letak 3.3 volt, sini ground. So reading dia terbalik je lah. Okay, reading dia terbalik saja. Okay, so yang tengah ni yang akan pergi ke ADC pin. Okay, tak kira lah awak nak pakai 34 ke 35 ke, boleh rujuk balik kepada pin out ESP32 tu. Dah ke? Saya nak ubah balik ke. Dah. Okay. Okay, kalau awak tengok reading dia tu, sekarang ni 2000 lebih lah. Okay, 2000 lebih. Jadi bila saya pusing ni, okay, so nampak reading dia tu. So sekarang ni 4095. Sebab apa? Dah maksimum. Maksudnya dekat pin 34 tu saya dah dapat 3.3 volt. Bila saya pusing balik, so sekarang ni saya punya resistor bertambah lah. Resistance bertambah. Okay, so kat sini sebab ni saya sambung ni tak apa nak kejap. Okay, contoh saya kurangkan ataupun saya tingkatkan nilai resistor, jadi voltage yang dapat dekat kita punya pin tu semakin berkurang lah, sampailah sekarang ni 0 volt. Okay, kalau macam ni contoh dia akan naik lah 0.1, 0.2 volt. Okay, kemudian 1 volt, macam tu lah. Jadi bila saya pusing maksimum, sekarang ni minimum resistance, maximum voltage yang boleh lalu iaitu 3.3 volt. Okey, 3.3 volt dapat 4095. Okey, cuba test. Kalau kat breadboard tak cukup lubang macam mana, apa maksud awak tak cukup lubang tu? Okey, sebab pakai 3 pin je. Aiman Zarfan, saya tak dapat awak punya soalan tu. Ya. Dengar tak rasa? Dengar. Apa dia, bila ESP tu cucuk kat breadboard tu dia. Oh, okey. Saya faham. Maksudnya awak cucuk awak punya SP32 tu dekat board tu lah. Macam saya tak minat untuk cucuk saya punya SP32 tu dekat board. Selalunya saya takkan cucuk lah. Saya akan biar floating macam saya buat ni. Okay, cuma macam apa, LED apa semua memang akan ada dekat breadboard. Okay, tapi kalau macam ESP32 saya jarang lah nak letak kat situ. Okay, cabut je daripada breadboard tu. Okay. Betul lah Aiman Zafran cakap tu, kalau kita bubuh kat board tu memang salah satu side akan tak ada connection. Okay, jadi rugilah kat situ. Kalau boleh tak payahlah sambung kat situ. Awak biar floating macam ni. Lepas tu awak, kalau positif negatif tu jam je ke breadboard. Okay, so ada yang tak dapat? Okay, saya bagi dekat awak lebih kurang 3 minit untuk try dulu.
Okay, Sharifah Marsha, Farhana Ismail. Macam mana? Syaminuddin, Nur Afiq. Okay ke? So hari ni kita nak settlekan untuk digital analog ni lah. Lupa saya nak ni paste. Aiman, kalau boleh bubuh dalam ni lah, dalam WhatsApp. Kau sini lah, ikutlah mana-mana lah. Aiman ni minat betul lah, dia bagus lah. Jangan risau, saya dah berkahwin. Okay, so Aiman dah hantar coding tu dalam WhatsApp. Awak boleh copy. Okay, pastikan awak fahamlah konsep analog dengan konsep digital tu. Okay, so bolehkah saya nak sambung? Cik, What? kenapa saya punya dia keluar dekat serial monitor ni kan? Last number dia 2293 yang saya hantar kat WhatsApp. Okay, saya tengok. Last number dia maksudnya maximum analog read dia tu 223 lah. Mana tak dapat pun. Tapi dia tak stable. Tak stable tu, cuba awak check awak punya connection tu. Kadang-kadang kita sambung tak kejap. Okay, so nak selamat boleh je awak sambung, awak letak je awak punya variable resistor tu dekat breadboard, pakai male to female. Okay. Okay, baik. Okay, so kita sambung sikit lagi. Tak stable macam ni yang gambar ni. Yang ni pastikan awak punya tu lah, connection tu. Saya rasa connection macam tadi saya pun jadi macam tu juga. Okay, pastikan connection awak tu kejap betul lah. Kadang-kadang bila tak kejap, sama juga bila voltage tu tak sampai ke pin tu, dia akan baca yang tak sampai tu lah. Okay, so tadi kita pakai variable resistor. Sekarang ni kita nak try pakai LDR, light dependent resistor. Sekarang ni resistor tu bergantung kepada cahaya. Nilai resistance tu akan bergantung kepada cahaya. Macam tadi nilai resistance tu bergantung kepada yang kita pusing-pusing tu, yang kita laras tu. Okay, tapi bila kita nak pakai LDR ni, dia bergantung kepada cahaya. Contohnya cahaya terang, berapa dia punya nilai resistance dia. Okay, bila cahaya malap, berapa dia punya nilai resistance dan berapa dia punya nilai analog lah. Selalunya kita boleh nampak nilai analog sajalah. Okay,
Okay, so sekarang ni awak boleh ambil awak punya LDR tu, okay, dalam kotak awak tu. So harap yang saya bagi dekat awak tu tak ada yang rosak lah. Okay. Okay, ni LDR. Tak apa nampak kan, tapi boleh lah. Okay, ada satu je. Setiap seorang saya akan bagi satu. Okay, so macam biasa kita akan sambung lah kita punya LDR tu. Okay, selalunya kita akan pakai breadboard lah untuk LDR ni. Alamak, sudah hang. Okay, cuba awak sambung macam ni. Untuk LDR ni dia tak ada polarity, jadi kaki dia tu belah-belah mana pun tak apa, boleh pakai. Kemudian kat sini kena ada satu resistor lah. Okay, iaitu 10k ohm resistor. Okay, cuba tengok, sambung dulu sendiri. Okay, tapi konsep dia sama je. Cumanya sekarang ni yang ni resistance dia, nilai rintangan dia bergantung kepada cahaya. Okay, kalau macam yang tadi kita yang laras. Okay. Okay, kalau dah siap sambung LDR tu, tolong respon dekat chat tu. Okay, kalau kita tengok kat sini, saya buat satu, saya sambung 3.3 volt kat sini. So semua ni satu line horizontal ni akan bercas 3 volt lah, 3.3 volt. Kemudian saya loop satu ground ni ke sini. So semua dekat sini akan jadi ground. Okay, kemudian saya letak LDR ni, satu kaki pergi ke ground, satu kaki lagi pergi ke kawasan ni lah, ABCD ni. Okey, kemudian satu kaki LDR ni akan bertemu dengan resistor. Okey, satu kaki resistor kat sini. Dan lagi satu kaki resistor, dia akan patah balik ke 3 volt. Okey, kemudian ambil lagi satu jumper pergi ke 34, iaitu ADC lah, ADC pin. Okay, kalau dah siap tolong respon lah sekejap lagi.
Okay, Aiman dah. Okay, kita tunggu lagi yang lain-lain tu. Okay, yang mana yang dah siap wiring tu, program apa tak payah ubah. Sebab apa, kita sambung ke pin yang sama saja. Jadi cuba awak tengok awak punya serial monitor tu. Kemudian cuba awak tutup awak punya sensor tu kan. Maksudnya tutup tu bagi gelap lah. Gelap berapa reading dia. Okay, bila awak buka ataupun awak tak tutup LDR tu, berapa reading dia. Okay, lepas tu nak ambil lagi cerah, awak buka torchlight kat phone awak, cuba tala dekat LDR tu, berapa dia punya reading. Okay, saya ubah sat lah ke webcam saya. Okay, kalau awak tengok kat sini, reading saya sekarang ni dalam 3300 macam tu lah. Okay, jadi bila saya tak nampak saya punya ni. Ni LDR saya ni. Ni LDR saya. Okay, bila saya tutup macam ni, reading saya 4095. Okay, 4095. Okay, bila cahaya macam ni 3000 something. Bila saya pancarkan lagi cahaya yang lebih terang guna torchlight, macam ni, nampak reading dia makin menurun dalam 1.3 macam tu kan. Okay, so kita dapat lebih lagi lah information, bukan sekadar 0, 1, bukan sekadar high dengan low sahaja. Okay, cuba tengok awak punya masing-masing. Okay, saya buka balik yang mana tak sempat tadi. Okay, reading awak tu tak semestinya sama dengan saya. Mungkin ada yang dapat lebih kurang pada saya. Maksudnya contoh dalam ratus-ratus ke. Okay, sebab LDR ni masing-masing punya LDR lah. So dia masing-masing punya reading. Okay. Okay, macam Muhammad Aiman, berapa dapat ke belum reading tu? Dapat je. Okay, contoh kalau tutup dapat berapa reading tu? Kalau tutup, sekejap. Try tutup tengok reading dia berapa. 4095. Okay, 4095. Kalau buka macam biasa, cahaya bilik, 4083. 4083. Ui, sikit sangat tau beza dia. Okay, cuba ambil torchlight. Saya pun gelap Oh, patutlah. Okay, tak apa, ambil torchlight. Cuba buka torchlight. Dapat 490. 490 guna torchlight. Ui, sikit sangat tu dia punya range dia tu. Okay, 490 kita turun 32 164. Saya buat delay, saya tambah delay dekat coding. Dia lambat sikit. Kalau ikut sekarang ni jangan pakai delay. Sebab kita nak real time punya reading. Okay, kalau awak tak delay, dia baca yang tadi contoh awak detect kan, tapi bila 2 saat kemudian awak dah tukar dah cahaya dia tu. Okay, that's why mungkin tak berapa sesuai lah letak delay untuk
atas ni. Okey. Sharifah Marsha, reading awak berapa? Okey, Aiman, awak note awak punya reading tadi, sebab nanti kita nak buat satu lagi, nak gunakan reading tu untuk on LED. Okey, untuk Sharifah Marsha, dapat ke belum? Farhana Ismail, Aiman Zarfan. Dapat. Reading lari je tak? Kau sikit-sikit je antara 3 keadaan tadi tu. Sikit lah. Ada cerah dapat 3 digit lah, 300 lebih. Oh, okey. Tapi kalau macam gelap waktu kita tutup dengan cahaya bilik tu tak beza banyak lah. Kalau ada kosong, kenapa? Oh, okey. Tak apa. Saya try tutup dengan jari, lepas tu dia dapat kosong. Oh, tutup dengan jari memang. Kalau gelap awak letak jari dapat kosong. Okey, kalau cahaya bilik Saya beli dapat dalam 2000. 2000. Kalau torchlight? Slide dalam 300. Torchlight dalam 300. Macam pelik tu. Kan, sebab kalau gelap, betul-betul gelap, kosong. Okey, kalau cahaya bilik mungkin tak terang sangat, dalam 2000. Dan bila awak pakai torchlight, sepatutnya lagi terang, lagi tinggi lah dia punya reading dia tu. Logik dia macam tu lah. Bila saya letak slide, dia jadi rendah. Itulah pelik juga tu. Tak apa. Okey. Sharifah Marsha ataupun Farhana Ismail, reading awak berapa? Tak mau cakap situ tak apa, letak je, tulis je macam ni. Contohnya awak letak torchlight pun dapat rendah juga. Pelik juga. Tak apa. Okey, kita ambil contoh saya punya ni lah, saya punya reading. Okey, saya punya reading tu saya buka balik. Okey, sekarang ni suhu bilik biasa. Okey, bila saya tutup 4095, bila suhu bilik biasa saya dapat dalam 3300. Okey. Kemudian bila saya letak torchlight kat sini, saya dapat dalam bawah 1000 lah, dalam 900 lebih macam tu. Okey. Jadi saya dapat keadaan saya logik lah, dia akan lagi terang, lagi menurun reading dia tu. Kalau macam awak tu, saya nampak macam kalau gelap dengan cerah tu, cerah bilik tu adalah perbezaan dia. Cuma bila torchlight tu macam tak logik, dia macam duduk tengah-tengah. Okey. Tak apa. Okey, resistor yang awak pakai tu betul tak? 10k ohm, 10,000 ohm. Cuba check. Lepas tu cuba check awak punya connection ke breadboard dan sebagainya tu lah. Okey. So saya tukar balik ke breadboard. Okey, so saya punya reading kat sini. Sini gelap, sini cerah. Okey, sini saya punya analog reading 4095. Kat sini kosong lah. Okey. Kat sini, contoh kat sini cahaya bilik. Cahaya bilik saya dapat tadi dalam 3000. Macam ni lah, 3000 ke atas, 3300 ke atas. Kemudian kalau gelap tu saya dapat 4095. Kalau torchlight saya dapat dalam 900. Macam ni. Ni logik lah, dia ada tingkatan dia tu. Daripada gelap, cahaya bilik, torchlight itu lagi cerah lah daripada cahaya bilik, iaitu 900. Okey, lebih kurang macam ni lah. Jadi kalau contoh senja-senja ke apa, malap ke, saya tutup lampu kat bilik saya ni, mungkin reading dia dalam 4000 ataupun 3700 macam tu.
Okey, so ni antara kegunaan analog sensor lah. Lebih tepat awak punya informasi yang awak dapat tu. Okey, Sharifah Marsha cakap kalau pakai torchlight dapat dalam 500 ke 600. Okey, tak apa, cuba awak buat macam ni. Okey, saya nak awak buat macam ni. Dia punya reading tu, okay, supaya saya senang nampak dan supaya kita senang nak buat program lagi. Sebab apa? Bila saya nak buat macam ni, bila gelap LED menyala. Okey, bila cahaya bilik ni, contohnya LED malap. Okey, kalau cahaya torchlight ni terus terpadam. Saya kita nak buat analog right pula. Okey, kalau bukan satgi pun mungkin petang satgi lah. Sama ada saya buat conference macam ni ataupun saya bagi video. Okey, dan sepatutnya dia logik dia macam ni lah. Ataupun terbalik, mungkin gelap kat bawah, cerah kat atas. Terbalik tu bergantung kepada kita punya resistor tu lah, sama ada pull up resistor ataupun pull down resistor. Okey, tapi tak apa. Farhana Ismail, cahaya bilik 3951. Kalau tutup berapa Farhana Ismail? Kalau tutup LDR tu berapa? Kalau torchlight tu berapa? So letak macam ni. Tu letak 3 macam ni. Tengok berapa. Tapi tak apalah, kalau dapat reading macam tu, kita buat cara macam tu lah. Kan? Okay, bila dapat macam ni baru kita boleh pakai pula if else ataupun mana-mana loop untuk kita buat kita punya decision. Sama ada contoh macam sekarang ni cahaya kan, cahaya main dengan lampu lah. Kalau temperature main dengan sama ada cooler ataupun kipas ke dan sebagainya macam tu. Okay, so ada apa-apa soalan sampai setakat ni? Saya rasa untuk analog right nanti kemudian lah. Okey, sebelum saya tutup kita punya kelas ni, pastikan awak dapatkan dulu yang saya buat ni. Gelap berapa, cerah berapa. Buat macam tu, senang. Sekali kita nak buat reference untuk kita buat program. Kalau tutup completely dapat 5. Okey, cahaya bilik 3951. Kalau torchlight Nur Afiq dengan Syaminuddin diam ni. Okey ya. Okey, cantik. Kalau torchlight 200. Ni tu yang saya cakap tu, dia macam tak apa nak betul dia punya reading dia. Sebab cahaya bilik 3951. Kalau sepatutnya kalau lebih daripada cahaya bilik, maksudnya 4095 lah sepatutnya. Ya, Aiman Zafan. Apa darjah yang lampu tu lagi dekat dengan hijau. Dia ikut pada logik tu betul ya? Oh ya. Mungkin bila letak dekat sangat tu dia lari Dia reading dia kot. Tak dekat sangat dia kekosong. Oh, okey. Mungkin lah dia punya sensitivity LDR tu ada problem. Okey, tak apa. Asalkan dapat reading yang logik tu, okey, senang. Nanti kita nak buat program. Okey. Yang tu bukan salah program ataupun salah connection lah. Maksudnya mungkin kita kena check balik lah LDR kita tu dari segi sensitivity. Sebab sensor pun, kalau awak beli sensor mana-mana sensor lah, kalau kat kilang nanti ke, awak kena baca dia punya datasheet. Okey. Contohnya macam tadi Aiman cakap lah, bila dekat sangat dia reading dia terus lari. Sebab saya pernah guna sensor, dia distance sensor. Okey, dia pakai konsep optical sensor lah. Okey, dia punya measurement range dia tu kena start daripada 40 mm
sampai 60 mm. Maksudnya kalau 0 sampai 39 mm tu dia bagi reading yang merapu. Sama jugalah konsep macam Aiman Zafan cakap tadi. Kalau dekat sangat terus reading dia out of range terus. Boleh jadi lah LDR yang saya bagi kat awak tu ada masing-masing punya spek lah. Okey. Tapi tak apa. Saya rasa takat tu dulu. Petang ni saya bagi tahu balik sama ada kelas atau tak ada lah. Okey. Jadi mana yang free boleh join lah. InsyaAllah saya akan record juga. Okey. Saya rasa takat tu dulu. Saya tangguhkanlah kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.